Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan kerana telah membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan kurungan 2024-2025 yang amat penting bagi memastikan kelangsungan perbelanjaan kerajaan dalam menghadapi keperluan mendesak yang tidak dapat dielakkan. Seperti yang kita sedia maklum, perbekalan tambahan merupakan suatu perkara yang normal dalam sesebuah kerajaan yang dinamik. Ia adalah sebahagian daripada proses pentadbiran fiskal negara yang perlu diberi perhatian bagi menangani cabaran perbelanjaan luar jangka yang dihadapi oleh kementerian-kementerian yang terlibat. Keperluan untuk meluluskan perbekalan tambahan bukanlah suatu yang luar biasa kerana dalam realiti pentadbiran negara, keadaan politik, ekonomi dan sosial seringkali mengalami perubahan yang memerlukan kerajaan bertindak dengan lebih cepat dan fleksibel. Perbelanjaan tambahan ini tidak bermakna kerajaan gagal dalam merancang perbelanjaan asal. Sebaliknya, ia merupakan satu mekanisme bagi menyesuaikan peruntukan keuangan negara dengan keperluan semasa yang mendesak. Oleh itu, rang undang-undang ini bukan sahaja perlu diterima, malah disokong dengan penuh tanggungjawab agar kepentingan negara dan kebajikan rakyat terus terpelihara. Datuk Yang di-Pertua, salah satu faktor yang mendorong kepada keperluan pembekalan tambahan adalah dinamika dasar antarabangsa yang sering berubah-ubah. Dalam konteks ekonomi global, perubahan harga komoditi, ketidaktentuan geopolitik serta perkembangan teknologi moden telah memberi kesan langsung kepada perbelanjaan negara. Misalnya, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik telah meningkatkan kos subsidi bahan api yang ditanggung oleh kerajaan. Keadaan ini menyebabkan kerajaan perlu membuat peruntukan tambahan bagi memastikan harga barang api kekal stabil dan tidak membebankan rakyat. Selain itu, kesan perubahan iklim dan bencana alam juga boleh menjejaskan perancangan keuangan kerajaan. Tahun demi tahun, kita menyaksikan peningkatan bencana alam seperti kejadian banjir besar yang memerlukan peruntukan tambahan bagi tujuan pemulihan dan bantuan kecemasan. Ketidakstabilan ekonomi global yang berpunca daripada faktor luar seperti kenaikan kadar faedah oleh Bank Pusat utama dunia turut memberi tekanan kepada ekonomi negara dan menjejaskan hasil kerajaan. Oleh itu, perbekalan tambahan diperlukan sebagai langkah tindak balas bagi memastikan negara mampu menghadapi cabaran luar yang tidak dijangka. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menzahirkan sokongan penuh terhadap perbelanjaan tambahan bagi tujuan subsidi dan kebajikan rakyat. Kita sedia maklum bahawa dalam situasi ekonomi yang begitu mencabar, kerajaan perlu memastikan rakyat terus mendapat bantuan dan perlindungan daripada desakan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat. Salah satu kementerian yang memerlukan peruntukan tambahan adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, yang memerlukan lebih RM1 bilion bagi menampung subsidi dan inisiatif lain untuk kepentingan rakyat. Sebagai contoh, subsidi bagi barangan keperluan asas seperti minyak masak, gula dan tepung memerlukan tambahan peruntukan bagi memastikan harga barangan ini kekal stabil. Ini penting bagi mengelakkan inflasi yang boleh memberi kesan langsung kepada rakyat, terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Selain itu, subsidi bagi perkhidmatan asas seperti bekalan air dan elektrik juga memerlukan perhatian. Lebih-lebih lagi penduduk di kawasan luar bandar yang masih bergantung kepada bantuan kerajaan. Selain subsidi, inisiatif bantuan tunai kepada rakyat seperti sumbangan tunai rahmah, STR juga perlu diperkukuhkan dengan tambahan peruntukan agar lebih ramai rakyat yang layak mendapat manfaat. Dengan kenaikan kos sara hidup yang ketara, kerajaan perlu memastikan bantuan ini bersifat inklusif dan mencukupi untuk meringankan beban kewangan rakyat. Oleh itu, saya menyeru agar perbekalan tambahan ini diluluskan dengan sebaiknya demi kesejahteraan rakyat Malaysia.
Datuk Yang di-Pertua, selain aspek kebajikan, saya ingin juga menyentuh mengenai kepentingan perbekalan tambahan bagi sektor pendidikan yang melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Pendidikan merupakan asas kepada pembangunan negara dan perbelanjaan dalam sektor ini tidak seharusnya dikompromi. Salah satu keperluan utama dalam pendidikan ialah peningkatan kualiti infrastruktur sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kita tidak boleh menafikan bahawa masih banyak sekolah terutamanya di kawasan luar bandar yang memerlukan peruntukan tambahan untuk membaik pulih bangunan usang. Menyediakan kemudahan pembelajaran moden serta meningkatkan akses kepada teknologi digital dalam pendidikan. Dengan adanya peruntukan tambahan, usaha untuk mendigitalkan sistem pendidikan negara dapat dipercepatkan sekaligus memastikan pelajar di bandar maupun di luar bandar mendapat akses pendidikan yang setara. Selain itu, universiti awam juga memerlukan tambahan peruntukan bagi membiayai penyelidikan, pembangunan program akademik yang lebih kompetitif serta kebajikan pelajar. Penambahan dana kepada universiti membolehkan institusi pengajian tinggi negara mampu bersaing di peringkat global dan menarik lebih ramai pelajar serta tenaga akademik berkualiti ke negara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin juga menegaskan bahawa kepentingan bantuan keuangan kepada pelajar seperti beasiswa dan pinjaman pendidikan yang memerlukan tambahan peruntukan agar lebih ramai pelajar berpeluang melanjutkan pengajian tanpa menghadapi kekangan keuangan. Dalam era ekonomi yang semakin mencabar, kita tidak boleh membiarkan pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan tercicir hanya kerana kesempitan keuangan. Oleh itu, saya menyokong penuh agar perbekalan tambahan bagi sektor pendidikan ini diluluskan demi masa depan anak bangsa kita. Datuk Yang di-Pertua, setelah meneliti keperluan-keperluan yang dibentangkan, saya dengan penuh tanggungjawab menyokong rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2024-2025 ini. Perbekalan tambahan ini bukan sekadar satu angka dalam belanjawan negara, tetapi ia membawa makna yang besar dalam memastikan kerajaan agar dapat terus menunaikan tanggungjawab kepada rakyat dengan lebih berkesan. Perbelanjaan tambahan ini merupakan salah satu langkah proaktif bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara, sektor ekonomi terus berkembang dan pendidikan negara terus diperkukuhkan. Ia juga membuktikan bahawa kerajaan sentiasa peka terhadap cabaran semasa serta bersedia untuk bertindak dengan lebih pantas dalam memastikan keperluan negara dipenuhi. Maka dengan itu, saya menyeru agar semua yang berhormat di dalam Dewan ini memberikan sokongan penuh kepada rang undang-undang ini kerana pada akhirnya ia adalah demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput Datuk